dengan orang-orang yang menempuh perjalanan ingin menyempurnakan pengabdian diri kepada Allah ni, dia ada 4 kelompok, 4 jenis ni. Tengok jenis kuatnya supaya kita memahami keadaan-keadaan, ehwal-ehwal orang yang nak menempuh jalan mengabdikan diri kepada Allah ni, supaya difahami. Pertama sekali mereka sebut sebagai golongan salik. Salik ini orang yang berjalan, untuk orang yang menempuh perjalanan untuk sampai kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya dengan banyak melakukan ibadah-ibadah. Tinggal lagi ibadah yang dilakukan itu belum sampai ke tahap membuahkan hasil sehingga terbuka hijab hatinya, belum sampai ke tahap itu. Tekun ibadahnya, tapi ibadahnya itu antara sifatnya susah untuk sempurna khusyuknya, terasa beban dan berat dalam ibadahnya, tapi dilakukan dengan kesungguhan, mujahadah, tebing juga, masa malah-malah pun tebing juga, berat juga. Kelompok ini ada istimewanya, orang yang bersungguh-sungguh. Tapi tinggal lagi belum mencapai sesuatu yang dinamakan inkishaf, terbuka hijab hati dengan dapat nur hidayat Allah, sehingga hak berat tadi jadi ringan. Tak sampai ke tahap tu lagi. Mereka ini dinamakan kelompok salik. Pada dasarnya mereka lebih banyak menumpukan perhatian kepada ibadah-ibadah zahir, tapi mereka masih dalam perjalanan. Ada satu golongan lagi, mereka namakan ahli tasawuf, menamakan mereka itu sebagai majzub. Majzub ini jarang kita dengar perkataan ini kecuali orang ngaji ilmu ni. Kalau orang tak ngaji ilmu ni jarang sekali dengar. Dan kalau dicuba nak faham, dia tengok kamu jadi peling. Jadi peling mana? Kalau dia buka kamu, sebahagian kamu, terutamanya kamu kok Arab Melayu lah, diterjemah majzub ni orang gila. Orang gila berpura-pura jadi ahli ibadah. Tu ikut kitab-kitab Melayu, terjemahan kamu Melayu ni. Tapi dalam istilah tasawuf, orang yang dianugerahkan Allah dengan nurul hidayah, tapi dengan tidak melakukan banyak amal, biasa-biasa saja, hanya melakukan ibadah-ibadah yang asas, yang fardu, tapi dipilih oleh Allah dan dikurniakan nur ke dalam hatinya, sehingga terbuka hijab hati dan mendapat makrifat yang dalam, mendapat kemesraan hati dengan Allah. Mereka ini dinamakan sebagai majzub. Orang yang mendapat anugerah itu tapi tidak tahu kaedah-kaedah beramal untuk menghasilkan itu kekurangannya. Kalau nak dibandingkan dengan kehidupan manusia hari ini, kelompok salik yang pertama yang saya sebut tadi itu orang yang nega dah untung semua, balik modal je. Nega kakak, sungguh rajin nega, tapi belum ditakdirkan boleh untung yang besar. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang balik modal, untung besar tak sampai lagi. Ada pun kelompok yang kedua, majzub ini, iaitu orang-orang yang ibarat kau dia dapat harta, stokor dia dapat, tapi bukan kerana dia nega, kerana nasib dia, nasib baik dia. Mungkin kerana ayah dia banyak harta, simpan dok khabar ke dia, ayah yang meninggal, tiba-tiba siapa surat harta saka banyak, timur-timur, boleh saka banyak harta, nega dah, kerja pun tak. Ataupun ya secara kebetulan temu harta karung, pergi belakang rumah nyaku, kebetulan zaman dulu mungkin agaknya Jepun simpan harta dalam payang warna, jadi kambuh molek, jadi dah ingat apa tanda. Akhir sekali kebetulan tanah tu jadi milik dia, nyaku-nyaku belakang tengok kena bunyi, kena payang. Ingat payang kali-kali penuh sepayang mah.
Kaya serta-merta. Nega tak erti. Jadi orang kaya, dia dapat kaya tapi tak tahu cara nak jadi kaya. Ini kelompok majzub. Dia tak tahu. Kalau suruh nega, habis modal situ lah, dia tak erti. Tapi dia kaya. Kenyataannya dia kaya. Adapun dua kelompok lagi yang diistilahkan oleh ahli tasawuf untuk memahami, saya nak huraikan ahlul mahabbah tadi tu dengan ahlul khidmah. Daripada sini kita akan faham dua kelompok ini. Boleh pecah lagi. Kelompok yang dinamakan as-salik al-majzub, orang yang menempuh perjalanan amal yang sungguh-sungguh, amal yang khusus, dilakukan secara bersungguh-sungguh, secara konsisten, secara terarah, dipandu dan diirsyad, ditunjuk ajar oleh guru-gurunya, dibelatih beramal beriadah, lalu sampai satu tahap dengan kurnia Allah dia dapat jazbah tadi. Sebelum itu dia beramal dengan keberatan, payah, kurang khusyuk mana. Tiba-tiba dengan kurnia Allah, setelah istiqamah amal-amal sebelum itu, dia dibukakan hijab oleh Allah, dapat nur hidayat, lalu dibuka pintu makrifat, diberikan kemesraan hati dengan Allah, ringan semua ibadat selama ini, ringan semuanya. Maka kelompok ini dinamakan sebagai salik dan majzub. Salik yang majzub. Kalau nak dibandingkan dengan keadaan manusia sekarang, orang yang meniaga, kakak meniaga jatuh bangun ni, jatuh bangun, akhir sekali nak jadi ke cerita molek, kena lubang di skung molek, niaga tu jadi kali ni. Sebelum tak jadi mana, tukar sama kan, tukar niaga ni tukar, akhir sekali nak kena molek nasib dia, skung molek niaga tu sutil tu, yang mari ke rezeki bertimbung-timbung jadi kaya-kaya. Tapi dia tahu cara. Kalau orang nak belajar dengan dia boleh khabar, nak nega ni aku tahu, aku lalu lah kedah nega ni. Nak suruh jadi kaya ke mana. Orang jenis gini kalau jatuh pun dia jatuh banyak, jatuh setikat dua je. Sebab dia tahu liku-liku tu, selok belok dia tu. Bong jatuh sikit, dia seminggu lain pula. Kenapa? Dia tahu. Pengalaman banyak. Maka demikian juga dalam dunia tasawuf. Orang yang tepuh jalan payah ni, pengalaman dia banyak, dan kalau disampai kepada peringkat teguh perjalanannya, makrifatnya kukuh. Makrifatnya kukuh. Cuma dia lambat sikit. Tapi makrifatnya teguh, pengalamannya banyak. Adapun kelompok yang keempat yang diistilahkan oleh ahli tasawuf sebagai al-majzub as-salik. Orang yang majzub kemudian baru dia salik. Dia kaya dengan sebab dia jumpa harta karun dulu. Dia boleh harta banyak sokor dulu. Lepas tu baru dia dengan duit ini dia mula belajar nak berniaga. Macam mana nak suruh boleh jadi kaya dengan sebab niaga. Tapi mudahlah dia niaga sikit sebab dia harta banyak, modal dia banyak. Jadi bandingannya, orang yang dikurniakan Allah jazbah ni, Allah Ta'ala buka pintu hati dia, buka hijab dia, sehingga mendapat makrifat, mendapat asyik hati dengan Allah, mahabbatuhu, kasih kepada Allah, cenderung hati, sehingga cenderung asyik dengan Allah. Lalu dia belajar cara beramal, bagaimana dengan amal itu dia boleh sampai ke natijah itu. Itu dinamakan salik yang majzub. Majzub yang salik. Kalau dalam bandingan kehidupan kita sekarang, orang yang dapat harta stokor banyak dengan sebab sama ada harta saka ke, ataupun dengan sebab jumpa harta karun ke, lepas tu barulah dia nak belajar berniaga sikit-sikit sehingga dia pandai. Macam mana dia berniaga, dia boleh dapat kekayaan seperti yang telah dia dapat hari sebelum itu. Inilah 4 kelompok manusia dalam menempuh perjalanan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak nombor 1, hak nombor 2 tu salik semata-mata, majzub semata-mata, belum sesuai untuk menjadi guru untuk didik orang. Kerana kalau hak jadi salik saja tu dia tak dapat hasil lagi. Cuma tahu nega je, hasil nak jadi kaya dia tak pandai, nak khabar orang pun dia tak erti lagi. Majzub semata-mata pula, hak jenis dapat kaya debak ni nak tunjuk orang dia tak erti.
Dia kaya, tapi bila orang tanya nak buat mana nak suruh jadi kaya macam mana, aku tak tahu. Dia tak reti. Kaya kabur kat orang, bengkerak orang lain. Bengkerak orang lain, tebeng-tebeng buat pandai. Dia tak reti. Dia majzub, dia kabur orang gini. Tunggang langgang orang lain, bengkerak terus. Tebeng-tebeng buat pandai, nak tunjuk ke orang. Sebab dia tak ada pengalaman untuk berniaga tu. Ini bahaya juga jenis majzub ni, tunjuk orang. Dia tak apalah, dia dapat kurnia Allah tu, dia ajar ke orang gini, pening orang lain. Jadi masalah pada orang lain. Ataupun yang dua kelompok yang akhir ni, salik, majzub, salik istilahnya orang yang sudah menempuh dua pengalaman, payah menanggung keperitan dan berhasil mendapat keuntungan. Hal ni, dua-dua golongan ni sesuai untuk menjadi orang yang mengajar, mendidik, menunjuk jalan kepada orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kelompok ni, bandingan mudah. Baik, berkait dengan jazbah, ia adalah kurnia Allah. Kurnia Allah kepada seseorang yang dengannya terbuka hijab mata hati dia. Hak malah jadi rajin, hak dak khusyuk jadi khusyuk, hak dak faham jadi faham, hak keyakinan hak dak kuat tiba-tiba teguh keyakinannya. Dengan sebab nur ini. Nur inilah yang disebut dalam Al-Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min Rabbi. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk terima Islam, maka Al-Quran menjelaskan ini dengan ungkapan fahuwa ala nurin min Rabbi. Orang ini dikatakan berada di atas cahaya dari Tuhannya. Tapi cahaya di sini bukan cahaya fizik seperti yang kita faham sekarang, cahaya lampu, cahaya matahari. Dia adalah cahaya maknawi, tamsilan semata-mata. Sebagaimana dengan cahaya ini terang dan boleh nampak macam-macam, maka demikian juga cahaya makrifat tadi itu menjadi terang hati, sehingga nampak mana makhluk, mana penciptanya, mana yang batil, mana yang hak, mana yang memudaratkan, mana yang memanfaatkan. Nampak cermin hati itu. Jadi dia bukan nur seperti yang kita bayangkan. Jadi sebab itulah bila ayat ini menyebut, Nabi menghuraikan. Nabi kata, inna nura idza dakhala al-qalba infasakha wansyaraha. Nur ini bila menembusi sampai ke dalam hati manusia, infasakh, akan terbuang hak kotor-kotor dalam tu. Kaipan-kaipan sifat mazmumah, kemalasan, kejahilan, kedengkian, kesombongan, ketakaburan terbuang, cabut. Infasakh, terhakis. Kadang-kadang berlaku dengan mendadak, cepat, segera. Kadang-kadang sikit-sikit nyakih kau kurang, ada lagi tapi kau kurang, kau nipi, macam-macam ragang. Fenomena ini berlaku dengan bermacam-macam, tapi proses itu berlaku. Kadang-kadang makan masa, ada orang makan masa berbulan-bulan dia sudah mencapai hakikat ini. Ada orang bertahun-tahun dia mencapai hakikat ini. Masing-masing dengan kurnia dan qada masing-masing. Ada kebaikan, ada kelemahan, masing-masing ada kebaikan. Ada orang dikurniakan cepat, ada orang lambat, tapi jangan susahlah. Itu qada yang Allah Ta'ala beri belaka. Kalau kita bersikap berbangga dalam sesuatu keadaan, kita tak sedar, kadang-kadang mari nyakit lain. Contohnya, ia tanam sayur, cepat boleh hasil. Oh, cepat sayur tanam. Tapi ia dak tanam sekali miskin. Sebab ia kena tanam semua. Tapi ia duk bangga cepat. Oh, cepat aku boleh pitih lalu. Dah sebulan boleh jual dah. Tapi tak sedar hari-hari ia kena pergi tanam tu. Kalau tak tanam sekali, tak ada. Habis. Orang tanam durian pula ia lambat. Tanam durian, kau tunggu Allah lambat sungguh kakak ni.
Oh, tunggu tak kepuas semuh tunggu. Tok baja dak naik gini. Kan naik sikit dah nampak kala. 2-3 tahun dak nampak rupa ni. Tapi buat dah tahu ya pergi baja ya tak sirai baja. Siapa pun tengok buah. Lambat buah dia tu, tapi dalam buah sekali goyang kaki bro. Tunggu ya. Tunggu musim je berdebung. Nampak? Lambat ke cepat ke tu tak jadi ukuran dalam dunia tasawuf. Yang penting orang berusaha untuk membetulkan dirinya. Atas qada itulah dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kisahlah lambat cepatnya. Yang penting qasadmu apa? Niat kau apa? Betulkan yang itu. Itulah yang akan ditilik oleh Allah. Itulah yang akan ditilik oleh Allah. Jadi Nabi menjelaskan infasah terbuang. Sama ni kedeku jadi pemurah sikit. Kadang-kadang jadi pemurah dah lalu serta-merta. Kadang-kadang dia kurang sikit, kau kurang. Jadi fenomena macam-macam. Malah jadi rajin sikit. Kau rajin. Dimari perubahan. Inilah yang dinamakan suluk dalam tasawuf. Perjalanan hati. Inilah sebenarnya tasawuf. Ada amalan itu ibadah syariat. Hak sebenarnya tarekat dan tasawuf waktu jalan tu berubah itu. Sebab itu dengan ilmu semata-mata belum tentu merubah ini. Bahkan jadi kau berat ada. Kadang-kadang jadi kau berat. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala duga para ulama dia selalu mari nyakit. Ia payah nak lepas nyakit deki dengan sombong. Ulama ni kadang-kadang payah nak lepas dua nyakit ni. Na'udzubillah min zalik. Dia nyakit ulama. Kalau percaya uji, tapi jangan uji. Jangan uji orang. Tapi nak kaburnya ulama itulah nyakit masalah besar dia. Sombong, deki. Nyakit ulama. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita semua lah daripada penyakit.